Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk baru iaitu tajuk koordinat. Hari ini kita akan tengok ada dua hasil pembelajaran. Ada dua perkara yang kita akan belajar pada hari ini iaitu yang pertama ialah maksud jarak dan yang kedua ialah formula bagi jarak. Hari ini, cikgu nak memperkenalkan dulu tokoh yang mencadangkan bagi tajuk ini iaitu koordinat Cartez. Tokoh tersebut ialah ataupun ahli matematik René Descartes yang merupakan bapa falsafah dan beliau juga salah seorang daripada tokoh utama dalam revolusi sains pada abad ke-17. Dan beliau juga merupakan orang pertama yang mencadangkan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. René Descartes was a French mathematician and philosopher who lived from 1596 to 1650. He was ill for a big portion of his life, which restricted him to his bed longer in the mornings. Let me tell you a story about how he changed math forever while he was in his bed with the help of a fly. Like many days, Descartes laid in bed late one morning, thinking of math when he noticed a fly. He watched the fly as it landed at different places on his bedroom ceiling. With his bedroom ceiling having square tiles, he wondered how he could describe the exact location of the fly using numbers. After much thought, Descartes developed a hypothesis of how to accurately note each place the fly landed. He decided that, in order to describe the location of the fly, he would need to think of the square tiles as a grid. One of the corners of the ceiling would be the reference point where the x-axis and y-axis meet, while one wall would be the x-axis and the other the y-axis. Because of this, his ceiling would in theory only be one section of the Cartesian plane, known as a quadrant. By counting the ceiling tiles along the x-axis wall, he found the first number of the fly's coordinates. To find the second number, he counted the number of tiles to the fly from the x-coordinate along the y-axis. After counting the tiles and discovering the fly's coordinates, Descartes would designate a specific point to where the fly landed. His invention of the coordinate plane created a link between algebra and geometry that changed the way math can be seen forever. And that is the story of how Descartes changed the world of math forever without even getting out of bed. First of all, kita akan tengok apa itu maksud jarak. Jarak merupakan panjang tembereng yang menghubung kepada dua titik. So akan ada dua titik. So, yang ni tembereng. So, kita akan cari jarak. Jarak ditentukan daripada skala pada paksi X dan juga pada paksi Y. Dan jarak dapat ditentukan menggunakan kaedah perwakilan segitiga bersudut tegak, iaitu Pythagoras theorem yang kita dah belajar pada tingkatan 1. Kalau kamu tengok dekat gambar rajah sebelah kiri, kita akan guna Pythagoras theorem Pythagoras kan? Kalau kita tengok, kita akan cari jarak A dengan B.
So, dia punya formula bagi jarak ialah AB square sama dengan AC square tambah BC square. Seterusnya, jarak AB equal to AC plus BC, kita akan square rootkan dia. Okey, sebelum kita meneruskan, kalau untuk yang seterusnya, okey, kita kena tahu nilai jarak yang merupakan dia tak ada arah tau. So, kalau dia tak ada arah, dia punya nilai kita mesti dapat positif. Okey. Menentukan, okey, kita akan tengok jarak yang mempunyai nilai yang sama. Contohnya, koordinat yang sama kita akan tengok. Okey, untuk A, kita A dengan B, dia punya koordinat yang sama ialah X. Kan? Okey, yang untuk C dengan D, dia punya koordinat yang sama ialah Y. Okey, kemudian untuk cari nilai jarak, kita ambil 7 tolak dengan negatif 1 sama dengan 8. So, kita kena tulis dia punya unit. Okey, yang seterusnya kita tengok koordinat apa yang sama, iaitu 6. Okey, jadi koordinat pada X. Pada paksi X, jadi negatif 5 tolak 5 sama dengan 10 unit. Okey, kita akan dapat nilai mula-mula ialah negatif 10. Tapi disebabkan jarak, dia punya nilai yang kita perlu tulis adalah positif. So, kita akan dapat 10. Okey, seterusnya koordinat yang sama iaitu koordinat Y. Okey, kemudian kita ambil 1 tolak negatif 7. Kita akan dapat 8. 8 unit. Okey, yang seterusnya kita akan tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita akan tengok rumah ke padang futsal. Okey, kita padang futsal dan juga rumah. Okey, so segitiga, perwakilan segitiga bentuk dia macam ni. Okey, kemudian jarak mengufuk 1, 2, 3, 4. So, kita akan tulis 4 km. Kita tulis 4 km sebab diberi ialah 1 km bagi setiap 1 unit. Dan seterusnya, jarak pencancang iaitu menegak 1, 2, 3, 4. So, sini pun 4 km. So, sini 4, sini 4. 4 tambah 4 sama dengan 8 km. Okey, seterusnya kita akan tengok masjid dan juga kedai. Masjid dan juga kedai. Okey, so segitiga yang kita buat. Okey, yang pertama ialah jarak mengufuk. 1, 2. So, kita akan dapat 2 km. Dan jarak mencancang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 km. So, 2 km tambah 6 dapat 8. Okey, seterusnya sekolah dan juga masjid. So, kita akan segitiga bentuk dia macam ni lah yang kita bentuk kan. Okey, sekolah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi jarak mengufuk 8 km. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. So, sini pun 8. 8 tambah 8, 16. Okey. Kemudian, kita kena tengok sekolah dan juga kedai. Okey. Sekolah. Okey, tadi kita dah kira dia ada berapa? Dia ada 8. Okey. No, bukan 8. 8, 9, 10. So, 10 km dan 1, 2. Jarak pencacahan, jarak menegak 2 km. 10 tambah 2, 12 km. Yang ni kita kena tambah sebab kita nak tengok jumlah jarak perjalanan. Okey, contoh yang seterusnya yang kita akan tengok, tentukan jarak di antara dua titik pada sata kertas yang berikut. Okey, kita tengok garis AB dia berada pada dia selari dengan pada paksi Y. Okey, contohnya kalau untuk A, untuk kita cari nilai jarak bagi AB, kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kita darab dengan beza setiap okey, ni kita kena tengok beza bagi setiap pada paksi Y ialah 1 unit. So, 6 darab dengan 1 unit. So, kita akan dapat 6. Kita akan dapat 6 unit bagi A. Kemudian, bagi B, kita tengok juga jarak PQ. Jarak PQ dia berada pada lari dengan paksi X. Okey, kita tengok dia punya beza bagi setiap unit pada paksi X ialah 5. 5 unit. Okay, and then beza dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab dengan 5 unit. So, kita akan dapat 30 unit. Okey, untuk C pula, jarak DE dia selari dengan paksi X. Okey, beza dia ialah 10. 10 unit. So, kita kena kira 1, 2, 3, 4. 4 darab dengan 10 unit akan dapat 40 unit. Okey, dan yang D pula, kita akan tengok dia punya beza bagi setiap ni ialah 2. So, 1, 2, 3, 4. 4 darab dengan 2 unit ialah 8. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ialah kita akan untuk contoh A, kita akan ambil nilai 2, negatif 3 dan juga
dan 4. 4 negatif 3. So, kita tengok negatif 3 dia berada pada koordinat yang sama. So, untuk kita cari jarak, kita ambil 4 tolak dengan 2. So, dapat 2 unit. Okay, untuk B pula, kita ambil 0, 1 dan 0, negatif 2. So, kita tengok koordinat yang sama ialah X. Untuk jarak, kita akan ambil negatif 2 tolak 1. Akan dapat negatif 3. Tapi, tadi cikgu cakap jarak dia tak ada dalam nilai negatif. Jawapan dia mesti positif. So, kita akan dapat positif 3 iaitu 3 unit. Okey, contoh yang seterusnya yang kita akan tengok dalam ni sini A 1 Y, ini C 1 3, dan juga ni adalah B X 3. Okay. Sini sini 5 unit dan juga sini 4 unit. Okey, untuk kalau koordinat dia pada paksi Y, kita kena refer kepada 5 unit sebab dia berada pada paksi X, berada pada paksi Y. So, Y tolak dengan 3 sama dengan 5. Sini sama dengan 5 unit. Untuk cari nilai Y, 5 tambah 3, Y sama dengan 8 unit. Okey. Seterusnya, kita akan cari nilai X. Okey, nilai X kita akan refer kepada 4 unit sebab dia berada pada paksi X. Okey, and then kita akan refer kepada 1. Y tolak 1 sama dengan 4 unit. Apa cikgu? X tolak 1 sama dengan 4. Untuk cari nilai X, 4 tambah 1, X sama dengan 5 unit. Okey, itu je yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, refleksi yang kita buat pada hari ini. Okey, tadi kita ada belajar berkenaan maksud jarak. Okey, yang kedua, kita tahu siapa yang memperkenalkan bagi tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu koordinat ataupun ahli matematik Rin di Kartes. Okey, yang ketiga kita belajar pada hari ini ialah berkenaan dengan rumus atau formula. Formula bagi jarak ialah X square adalah X1 square tambah Y2 tolak Y1. Okey. Okey, kerja rumah pada hari ini, tengok buku teks, buku surat 130. Cikgu nak minta kamu buat nombor 1 dan juga nombor 3 sahaja. Okey, kita akan bincang pada next class. Okey, thank you.